You are watching Eddie Badr's YouTube channel. Please like, share, and subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi. Kali ini kita mempersoalkan satu berita yang agak panas mengenai kumpulan sukaramai Mei. Kumpulan Mei. Yang baru-baru ni kita telah melihat beberapa ex-vokalis kumpulan Mei telah beraksi di dalam sebuah rancangan di sebuah TV di negara kita dan ia telah menimbulkan satu polemik ataupun pertikaian ataupun krisis yang agak berat. Jadi saya sebagai salah seorang daripada fans mereka ingin mengulas mengenai apa yang berlaku mengikut sepengetahuan saya. Pertama sekali kita akan rungkaikan mengenai kumpulan Mei, bagaimana ia ditubuhkan secara ringkas. Kumpulan Mei ini mengikut pengasasnya, mereka ini bertiga, iaitu Man, Abu dan Yus. Mereka bertiga adalah pemuzik, iaitu drama, gitaris dan basis. Mereka telah menubuhkan kumpulan Mei dengan nama mereka telah ditetapkan MAY. Kemudian melalui sesi uji bakat, mereka telah memilih Mus ataupun nama sebenarnya sebelum itu iaitu Mustafa. Tapi di Manjur, mereka di Manjur, di Ipoh, orang menggelar Mustafa ni bukan, dia orang tak panggil nama Mus, mereka panggil Tapa je. Jadi untuk menyesuaikan dengan trademark kumpulan Mei tadi, maka ahli kumpulan telah atau pengasas kumpulan ini iaitu Man, Abu dan Yus telah mencadangkan agar nama Tapa ni dipanggil dengan Mus supaya ia selari dengan trademark kumpulan Mei tadi. MAY itu maknanya gabungan nama-nama mereka. Mei itu M tu Man, kemudian A itu Abu, Y itu Yus. Jadi anggota yang masuk kemudian iaitu Mus melalui sesi uji bakat. Mereka telah menukar nama daripada Tapa, panggilan asalnya Tapa, kepada Mus supaya ia tally dengan trademark sebagaimana yang saya katakan tadi. Jadi dalam perkara ini, apabila timbul satu Mei ni adalah kumpulan yang agak terkenal. Dia telah lahir ketika zaman 1980-an lagi, dan mereka sangat popular dengan album Hakikat. Album ini telah menarik ramai penggemar muzik hard rock untuk menikmati lagu-lagu hidangan mereka dalam album itu. Album tu 100% is very good, dan kita telah menikmati lagu-lagu mereka pada ketika itu, dan sehingga sekini pun kita masih mendengar lagi lagu-lagu daripada kumpulan Mei yang dari album-album lamanya. Jadi kumpulan Mei ini kemudiannya telah berjalan dan popular seperti kumpulan lain iaitu Wings, BPR, Ekspedisi. Tapi Ekspedisi datang kemudian selepas Mei. Mei dulu. Jadi dalam hal Mei ni dia seangkatan dengan Wings. Dia mula-mula sekali rock ni dia bermula dengan satu stage iaitu Search, Left Handed, Bloodshed dan lain-lain. Kemudian second stage datang Wings, Mei, kemudian ada Loving Bond, Handy Black, itu zaman lain pula. Kemudian yang third stage barulah datang Ekspedisi dan lain-lain. Ya. Jadi kita kena faham irama rock ni telah mula menguasai dunia hiburan tanah air sejak tahun 1980-an lagi. Okey. Dalam isu kumpulan Mei ini, seperti mana yang kita ketahui bahawa
Mus telah pun mengundurkan diri daripada kumpulan ME. Menurut anggota kumpulan ME ataupun saya telah berbual dengan Man sendiri, iaitu drama kumpulan ME, dia telah menyatakan bahawa Mus menarik diri kerana alasan tidak sihat. Okey? So dia menarik diri kerana alasan tidak sihat. Dan yang keduanya, dia tidak mampu lagi menyanyi 1 jam terus, seperti konsert dan sebagainya. Kumpulan ME, kalau konsert mesti ada persembahan dalam 1 jam. So jadi Mus memberi alasan bahawa dia tidak berapa sihat dan tidak mampu lagi untuk beraksi sepanjang 1 jam ataupun lebih kurang dalam 1 jam, lebih kurang dalam 10 lagu lah. Ya, dia tak mampu untuk melakukan nyanyian ataupun persembahan stage show sehingga 1 jam secara terus-menerus. Jadi ini kita faham kerana ia faktor usia. Kita pun tidak ada nak mempertikaikan kerana Mus lebih tahu apa yang dia katakan dan kemampuan dia. Cuma dalam isu ini, apabila Mus menarik diri daripada kumpulan ME, jadi kumpulan ME tinggal tanpa penyanyi waktu itu. Jadi Mus dapat berjalan dengan aktiviti dia sebagai artis solo atau sebagainya. Sedangkan kumpulan ME terkial-kial terpaksa mencari pengganti untuk menggantikan Mus. Jadi dalam usaha kumpulan ME untuk mencari pengganti tadi, mereka telah bertemu ataupun pernah mengenali saudara Ahmad Fauzi ataupun kalau di kampung mereka panggil OG. Jadi untuk menyesuaikan, Ahmad Fauzi still A pangkal dia. Jadi untuk menyesuaikan dengan trademark kumpulan ME, mereka memang menjaga trademark ME. Jadi kumpulan ME telah mengubah nama OG, panggilan OG tadi kepada AG. So saya telah melihat beberapa persembahan AG di stage show, di karnival dan sebagainya. Alhamdulillah dia pun mampu menggalas tugas berat sebagai penyanyi kumpulan ME. Kerana kita faham ya, lagu-lagu ME ni very very high pitch, sangat-sangat tinggi dan memerlukan tenaga yang banyak untuk menyanyikan ataupun menyampaikan lagu-lagu mereka. Jadi kita berbalik kepada isu sebenar hari ini. Okey. Bila Mus telah menarik diri daripada kumpulan ME dan MAY terkesan dengan penarikan diri Mus tadi, MAY ataupun 3 anggota lain yang masih kekal dalam ME ni telah berusaha mencari AG. So mereka telah mendapatkan AG berlatih dengan mereka dan sebagainya, tetapi ia mengambil masa lebih kurang 6 bulan, 7 bulan untuk mereka beraksi semula. Jadi ini telah menyebabkan mereka kehilangan sumber pendapatan untuk tempoh yang agak lama ya. Jadi Mus masih terus menjalankan aktiviti dia sebagai ini. Kita tidak pertikaikan, itu mungkin rezeki dia. Dan kemudian timbul isu penggunaan nama. Penggunaan nama ME itu sendiri. Apabila saya refer kepada Man, drama kumpulan ME, dia kata ketiga-tiga anggota ME yang ada sekarang ni, iaitu Man, Abu dan Yus, mereka sebulat suara tidak lagi mahu Mus menggunakan apa-apa nama yang terkait dengan ME. Mereka boleh, Mus masih boleh guna mungkin ex vokalis ME dan sebagainya. Tapi dia tidak boleh lagi menggunakan Mus ME dan sebagainya kerana trademark itu belongs to the founder. Founder tadi musician dalam kumpulan ME. Jadi Mus telah akur. Kita lihat Mus dalam ruang laman Facebooknya juga telah mencipta satu lagi Facebook baru yang tak ada sebutan ME di situ, dan kemudian telah mengajak orang-orang yang ada di dalam Facebook dia tu yang ada ME tu kepada Facebook baru dia. Jadi tempoh yang diberikan oleh kumpulan ME itu agak lama dah. Sayangnya fans
Mus masih tidak berpindah. Mungkin ada lebih kurang dalam 30 to 40% dah subscribe ataupun dah follow Mus di Facebook yang baru dia. Tapi yang lain masih kekal di page yang sebelum itu. Jadi ini menyebabkan Mus masih lagi tidak menutup page itu ataupun tidak deactivated the page kerana dia risau fans yang ada di page itu, yang follow page itu tidak dapat mengetahui perkembangan terbaru dia. Jadi ini antara sebab kenapa Mus masih tidak menutup Facebook dia yang ada tertulis nama May. Okey. Clear because Mus dia kita tidak menjebelahi mana-mana. Kita nak Mus juga boleh berjalan dengan baik tanpa ada gangguan daripada kumpulan May. Begitu juga dengan kumpulan May, mereka tidak mahu Mus menggunakan stepstones ataupun mileage daripada nama kumpulan May yang belongs to them, kepunyaan mereka. Kerana apabila Mus menarik diri, mereka menganggap satu tindakan yang pada kumpulan May merupakan alasan yang diberi itu tidak munasabah. Jadi seperti yang mana yang saya katakan tadi, itu hanya Mus yang tahu. Dia tahu dia lebih tahu tentang bagaimana kesihatan dia dan sebagainya. Jadi untuk memendekkan cerita ni, jadi baru-baru ni selepas pertikaian tentang nama tadi dan sebagainya, kemudian baru-baru ini sebuah stesen TV telah memanggil ex-vokalis kumpulan May, 3 ex-vokalis kumpulan May, iaitu Mus, One dan Yanzen. Jadi tiga-tiga ini memang pernah menyertai May dalam album mereka. Dan kemudian stesen TV ini telah memanggil mereka. Tetapi malangnya yang menyedihkan adalah masa promo di TV, mereka masih meletakkan nama kumpulan May. Maksudnya Mus, One dan Yanzen bersama kumpulan May. Okey. Tetapi yang perform atas stage sebagai musician adalah yang saya dapat lihat adalah Riz Metallica. Mungkin mereka adalah musician station TV itu, resident band station TV itu. Jadi mungkin station TV mengambil langkah yang ambil mudah tentang ini dan akhirnya menjadi pertikaian. Kumpulan May berasa tidak puas hati kerana peminat mereka tak berhenti-henti menghubungi kumpulan May sebelum siaran TV itu bertanya, betul ke kumpulan May yang main? Jadi betul ke kumpulan May yang akan perform malam itu? Kerana iklan itu adalah kumpulan May. So kita tengok. Kalau tak percaya, kita tengok promo card dia. So jelas stesen TV berkenaan telah mungkin terlepas pandang ya, kerana menyangka ex-vokalis kumpulan May ni boleh menggunakan nama kumpulan mereka yang telah lalu untuk sebarang bentuk promosi. Sebenarnya di sudut lain, kumpulan May telah melarang ex-vokalis mereka menggunakan jenama May untuk perform ataupun berada di mana-mana pertunjukan ataupun show. Jadi ini telah menimbulkan satu polemik, kemarahan yang amat sangat kepada 3 anggota kumpulan May yang asal, iaitu Man, Abu dan Yus. Jadi mereka telah
begitu berang sekali dengan apa yang berlaku, dan mereka menganggap orang-orang yang terbabit dalam perkara ini tidak prihatin. Kata mereka, lainlah kalau publish kumpulan May, kami yang main, mereka kata. Itu tak apa, tak ada masalah. Kita boleh iring ex-vokalis kita, tak ada masalah. Itu apa yang dikatakan oleh salah seorang anggota kumpulan May kepada saya. Dia kata kita tak ada masalah dengan stesen TV. Mereka boleh panggil kita, perform, muzik, lagu-lagu yang diberikan, dan kemudian artis-artis ataupun vokalis-vokalis itu ex-vokalis kami. Tak apa, tak ada masalah. Tetapi apabila kami tidak dipanggil, tetapi pemuzik-pemuzik lain yang bermain, kemudian diletakkan kumpulan May dekat promo, itu adalah tak baik lah, tak berapa tepat lah. Jadi ini sepatutnya stesen TV lebih prihatin terhadap perkara ini, kerana ia melibatkan beberapa anggota kumpulan yang mungkin akan terbabit dalam perbalahan hanya kerana kesilapan kecil. Ya. Jadi kita sekarang ni kena faham apabila sesebuah kumpulan muzik atau itu ditubuhkan, dia mempunyai sentimental value yang sangat tinggi kepada kumpulan itu. Jadi berbeza ya antara kumpulan May, polemik yang berlaku di dalam kumpulan May dengan ekspedisi, dia berbeza. Kerana dalam ekspedisi kita tidak dapat buat seperti mana May tegas, dapat kita jaga, May nak jaga dia punya trademark dan sebagainya, kerana mereka memiliki trademark itu. Trademark belong kepada mereka, sedangkan ekspedisi tidak. Ekspedisi trademark belongs to syarikat rakaman. Ini berlaku kerana waktu ketika ekspedisi berpecah kepada dua, iaitu ekspedisi dan real ekspedisi. Jadi kebimbangan syarikat rakaman bahawa saya waktu itu ketika dengan real ekspedisi akan patentkan. Memang kita nak patentkan, tapi kita tak patentkan ekspedisi, kita nak patentkan real ekspedisi. Jadi Live Record telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk menyelamatkan nama itu, dan hasilnya nama itu tidak lagi dimiliki oleh anggota kumpulan ekspedisi. Itu natijah daripada apa yang berlaku, dan nama itu telah dimiliki oleh Live Record. Jadi menyebabkan Live Record berkuasa ke atas nama ekspedisi itu. Dia nak buat apa, terpulang pada mereka. Kerana mereka memiliki trademark tu. Berbeza dengan kumpulan May. Kumpulan May, trademark MAY ini adalah belongs to Man, Abu dan Yus. Selagi mereka masih hidup, sesiapa saja yang menyertai May, apabila keluar daripada May, maka mereka tidak boleh carry lagi nama May, kecuali mendapat kebenaran bertulis atau perundingan. Maknanya penyanyi ex-vokalis ni kena datanglah jumpa Man, Abu, Yus, bagi tahu, okey, aku nak guna untuk show sekian-sekian nama kumpulan May. So, mungkin ada certain portion of payment kena bagilah kepada kumpulan May ni tadi, ya. Kerana mereka adalah pemilik nama itu. Bila you publish untuk buat show, contoh Sipolan, Bin Sipolan, Mus lah, contoh Mus, One atau Yanzen, kumpulan May. Kemudian orang yang datang, peminat ni, dia tengok banner, dia tak kira, dia nampak kumpulan May. Yang peminat-peminat May ni yang tegar, dia akan datang. Dia tengok, memanglah betul lah penyanyi May, Mus dan Mus, One, Yanzen, memang betul penyanyi May. Tetapi mana kumpulan May-nya? Mana musician May-nya? So di sinilah apa yang cuba dilakukan oleh kumpulan May untuk protect hak mereka. Jadi mereka very open. Kalau andai kata Mus, One atau Yanzen, dia nak buat satu show besar, ada penganjur yang sanggup ambil mereka, kemudian tetapi dengan syarat mesti ada nama kumpulan May. Tapi sedangkan Mus tak nak guna khidmat musician ni, kawan-kawan lama dia nak guna musician baru ataupun mungkin orkestra ke sebagainya. Masih boleh berlaku. Dia hanya perlu jumpa 3 orang anggota asal kumpulan May ni,
berunding mungkin ada certain portion, contoh sebahagian daripada ataupun sedikit daripada bayaran yang akan MUS dan ataupun ex-wakalis May ini terima, hendaklah diserahkan kepada May. Mungkin ini akan menjernihkan keadaan. Jadi kita kena faham ya, apabila kita nak do something, kita nak buat sesuatu benda, contoh kita nak keluarkan t-shirt ke atau sebagainya, kalau ada orang-orang tertentu yang merasa trademark tu dia punya, jadi apa yang perlu dilakukan oleh orang yang nak gunakan trademark tu, dia kena jumpalah berunding. Kita manusia, kita kena berunding. Kita tak boleh main hantam je, belasah je. Kita kena ikut protokol. Ada undang-undang, ada peraturan dalam kehidupan kita yang kita kena ikut. Jadi di sini apabila berlaku perpecahan antara MUS dengan kumpulan May, jadi dengan nyatanya, dengan jelasnya bahawa kumpulan May tidak lagi mahu MUS carry nama May. So itu jelas ya, itu adalah syarat apabila MUS nak tarik diri dulu. Jadi MUS pun dah bersetuju untuk tidak menggunakan nama May, tapi stesen TV mungkin terlepas pandang, mungkin MUS dah bagi tahu. Saya lihat dalam posting MUS juga, dia ada bagi tahu sepatutnya ex-vokalis May sudahlah. Ini tahu kumpulan May pula. Dia pun tahu, maknanya MUS sendiri tahu promo tu dah tak boleh diubah, promo tu dah dipublish. Jadi MUS sendiri tahu yang itu akan menimbulkan kemarahan kepada rakan-rakan lama dia yang berada di dalam kumpulan May. Ya, jelas Jadi untuk masa hadapan MUS kalau kita nak buat t-shirt contohnya, merchandising, nak letak nama kumpulan May, macam mana pun kita kena runding dengan kumpulan May, anggota-anggota kumpulan May yang ada sekarang ni, untuk bagaimana cara dia. Mungkin ada certain portion daripada jualan t-shirt dan sebagainya harus dibayar kepada May, dan I think everybody win-win situation. So dalam keadaan ini, saya tidak menempelak mana-mana pihak. Saya tidak mahu menyebelahi kumpulan May ataupun MUS. Kerana mereka mereka semua adalah rakan baik saya. May memang rakan baik saya daripada dulu, memang waktu mula-mula tahun 80-an lagi. Sedangkan MUS pernah menjadi resident writer dalam majalah saya, iaitu majalah konsert. MUS ada satu ruangan saya bagi dia dulu. Waktu tu kita di Setapak, dia tahulah dekat teratai mewah sana pejabat kita. MUS dengan kita selalu duduk minum dekat bawah tu, restoran Anandur. Ada satu restoran mamak lah dekat sudut di teratai mewah tu, nama dia Anandur. Kita selalu minum dekat situ. Dan MUS every issue of majalah konsert dia akan hantar artikel mengenai dirinya dan macam mana vokalis rock should be lah. So mungkin imbasan ini akan menyebabkan MUS ingat balik. Saya pun tak kisah dia ingat ke tak ingat, tapi kalau dia ingat baguslah. Okay. So pertikaian May ni tadi telah menyebabkan apabila MUS keluar daripada May, May telah mencari balik bakat yang pernah mereka temui sebelum MUS menarik diri, iaitu AG. Dan akhirnya mereka menemui AG, dan sekarang ni AG sedang giat bersama kumpulan May, dan insya-Allah mereka bercadang untuk mengeluarkan single bagi memperkenalkan single ataupun double single, dua lagu untuk memperkenalkan AG sebagai kumpulan sebagai vokalis baru kumpulan May. Walaupun ramai rata-rata peminat May dah pun maklum bahawa AG macam mana kekuatan suara dia dengan MUS masing-masing ada kekuatan, dan AG mempunyai kekuatannya tersendiri. Pertama mungkin kerana faktor usia tadi MUS usia dah lebih, sedangkan AG masih muda. Jadi tenaga dia mungkin dapat membawa lagu-lagu May dengan begitu baik. Tak payah nak low the key,
Low the note dan sebagainya. Jadi fans dapat mendengar nyanyian AG mungkin seimbas dengan apa yang ada di piring hitam ataupun di CD. Jadi ini yang fans tunggu-tunggu daripada May, hasil ataupun buah tangan daripada May yang mereka sedang rancang dan sedang praktis kalau tak silap saya. Menurut May, kumpulan May sedang praktis, mungkin 2 atau 3 lagu mereka akan rakamkan dan rilis untuk memperkenalkan AG bersama kumpulan May. Jadi kita tunggu hasil daripada mereka. InsyaAllah kalau tak ada apa aral, mereka akan keluarkan album ni secepat mungkin. Tapi kita tak bolehlah push mereka. Pasal karya mereka, orang yang seni ni, mereka tak boleh push. Dia kena slow-slow, man-man. Okey, insyaAllah. Jadi kemelut antara May dengan Mus tadi, saya harap dapat, kalau dapat brother Mus dengar benda ni, dapat dia mengambil tindakan-tindakan yang perlu supaya tidak bercanggah dengan kehendak anggota asal kumpulan May yang jelas tidak mahu Mus menggunakan lagi nama May tadi. Apabila membuat persembahan ataupun apa-apalah aktiviti dia tak boleh lagi menggunakan nama kumpulan May. Kecuali yang dibenarkan ex-vokalis kumpulan. Saya rasa Mus is well known. Orang tahu. Mus tak sebut May pun orang tahu Mus tu ialah penyanyi kumpulan May. 34 tahun dia dalam industri. Saya rasa takkanlah orang tak kenal. Mungkin youngsters yang baru-baru ni mereka pun tak minat sangat kumpulan rock. Okey. So jadi tak ada isu sebenarnya, tak ada isu Agai Sirih pulang ke gagang. Kita telah May telah mendapat ganti kepada Mus iaitu AG. Kita tunggu penampilan AG dengan album terbaru May dalam masa terdekat. InsyaAllah kita sama-sama support apa yang mereka lakukan. InsyaAllah kalau dapat, kita nak tengok May kembali popular sebagaimana mereka tampil suatu ketika dahulu. Dan all the best to all of May brother, Man, Abu dan Yus. Begitu juga dengan AG. Saya ucapkan selamat berkarya dan semoga anda semua mendapat kejayaan yang besar. Kepada Mus juga, saya harap dia pun mendapat kejayaan apabila keluar di sana. So jadi untuk semua fans rock, tak kiralah fans rock peminat ekspedisi May, Dhamma Sutra, Loving Bond, Handy Black, Meditasi, Melissa, tak kiralah. Kita sama-sama support balik industri. Sebab apa? Yang dalam industri ni, yang band-band boy ni, ada keluarga. Mereka perlu menyara keluarga mereka. So dengan sokongan kita, mungkin kita selama ni kita dengar muzik mereka, kita terhibur dengan lagu-lagu mereka. Tapi apa sumbangan kita kepada mereka? Dulu yes, peminat dulu yes, dia beli kaset, dia beli CD. Sekarang mana ada? So what you have to do is, apabila lagu tu keluar di YouTube channel tertentu, support, share, like, share and subscribe channel mereka. Supaya mereka mendapat imbuhan daripada hasil kerja mereka, karya mereka, supaya mereka mendapat laba untuk at least cover kos penerbitan single mereka dan juga untuk menampung keluarga mereka, insya-Allah. So sama-sama kita peminat fans rock bantu semua kumpulan yang ada, dan dengan ikhlas. Kita bukan kena bayar pun YouTube, tengok like, bukannya kena bayar. So yang bayar kepada band boy dan yang lain-lain ni adalah iklan yang dipaparkan. Bukan kita yang bayar, kita internet je. Kita perlu ada internet access di YouTube. Okey, semoga
ia bermanfaat kepada semua. Saya berharap agar semua kumpulan yang ada sedang dalam pertikaian ataupun sedang dalam pertelagahan kembali berbincang baik-baik dan berdamai. Itu yang paling baik sekali saya rasa. Kerana kita tak boleh terus bertelagah sampai bila-bila. Okey, kepada stesen TV tadi, mereka kena prihatin lah. Ya? Sebab kalau kumpulan tu tak ada, tak bolehlah guna nama kumpulan tu. Itu teguran daripada saya lah sebagai pemerhati, peminat Sins Rock. So, dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Expedisi and Instagram Uncle Eddie Expedisi. Thank you for watching. Bye.